Baiklah, untuk slot kali ini, kalau tadi saya dah berkongsi bagaimana secara spesifiknya bagaimana kita nak membantu usahawan wanita ni mengambil peluang PKP ini dijadikan satu titik untuk satu perubahan yang berlaku supaya tidak ada stres lagi terkesan dengan apa yang berlaku, move ke depan, bergerak ke hadapan untuk ambil PKP sebagai peluang untuk terus majukan perniagaan. Itu slot yang cukup bagus, figura wanita yang cukup hebat dan tetamu pada kali ini juga seorang profesor wanita yang cukup hebat dalam memperjuangkan hak kanak-kanak. Ya. Jika tadi kita berbicara mengenai wanita, sekarang ni kita nak ke satu kumpulan yang mungkin orang pandang enteng sikit sebab kanak-kanak kan, mereka kadang-kadang tidak memahami apa sebenarnya perasaan kanak-kanak ni. Jadi untuk berbicara lanjut mengenai kebajikan dan hak kanak-kanak semasa PKP ini, kita akan bersama dengan Profesor Datuk Nur Azia Muhammad Awal, Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam dan juga merupakan Profesor Undang-Undang Fakulti Undang-Undang UKM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Tadi Prof kata daripada Bangi 3 roadblock. 3 roadblock. Jadi Prof, Pesuruhjaya Kanak-kanak ditubuhkan baru sahaja lagi. Profesor kata tadi dalam tahun 2019 dan Prof dilantik pada 1 September 2019 sebagai Presiden Pesuruhjaya. Sebagai Pesuruhjaya. Okey, Pesuruhjaya kepada salah satu orang kata golongan yang cukup penting dalam negara. Kerana apa? Mereka lah sebenarnya akan membentuk masa depan negara. Jadi secara kasar dia lah, apakah sebenarnya hak kanak-kanak jika dilihat secara helikopter view? Secara besar. Sebenarnya saya seperti yang disebutkanlah, pelantikan Pesuruhjaya Kanak-kanak ni adalah satu yang baru. Suhakam memang dah 20 tahun tetapi pada 1 September saya memulakan tugas sebagai Pesuruhjaya Kanak-kanak 2019 ya, dan saya baru dalam membuat perancangan dan sebagainya dan tiba-tiba kita ada pula Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi ada jugalah dari segi itu tersekatnya beberapa perkara. Tapi namun demikian, bagi saya hak kanak-kanak ni, kita kalau ingat Malaysia menjadi menandatangani dan meratifikasi Konvensyen Hak Kanak-kanak pada tahun 1965. Dan apabila kita menjadi ahli kepada konvensyen tersebut, kita mempertahankan dan memperkasakan hak kanak-kanak di Malaysia. Jadi hak kanak-kanak ni secara amnya ada 4 prinsip di bawah Konvensyen Hak Kanak-kanak. Prinsip utama ialah kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup, hak development dan survival untuk mereka hidup dan membangunkan diri. Itu termasuklah hak kepada makanan, tempat tinggal, pendidikan. Itu merangkumi keseluruhan hak tersebut. Yang kedua ialah hak kepada mereka ini sebagai kanak-kanak tak boleh didiskriminasi. Tak kira bangsa, agama, keturunan, tempat tinggal. Mereka adalah kanak-kanak dan perlu mendapat hak yang sama, terutamanya hak-hak asas itu tadi. Yang ketiga ialah kanak-kanak ini, apapun yang kerajaan ataupun pembuat dasar nak buat, mereka perlulah memikirkan perkara ini adalah untuk kepentingan kanak-kanak itu. Apa yang kita panggil konsep best interest. Jadi dan yang keempat, yang terakhir ialah secara umumnya kanak-kanak ini mestilah dilibatkan dalam dan melibatkan mereka dalam apa-apa keputusan yang melibatkan ataupun perkara-perkara dasar yang melibatkan mereka. Right to participate, maknanya mereka ni perlu diambil kira dalam bila kita nak membuat dasar, panggil mereka bincang apakah yang terbaik untuk mereka ini, kerana mereka lah yang lebih mengetahui diri mereka daripada kita orang dewasa. Sebab kita selalunya melihat kanak-kanak ni dari kacamata orang dewasa. Kita selalu tak pakai kasut kanak-kanak tu sebab ialah saya pun kita pernah jadi kanak-kanak 50-60 tahun yang dahulu dan kemudiannya nak kembali nak mengingatkan, dan masa kita itu sangat berbeza ya. Kanak-kanak patutnya mempunyai peraturan mengikut zamannya. Jadi itulah hak asas 4 kanak-kanak ini daripada Konvensyen Hak Kanak-kanak. Jadi Malaysia apabila menandatangani konvensyen tersebut, kemudiannya membuat dasar kanak-kanak negara, dasar perlindungan kanak-kanak. Dan dari segitulah kita juga meluluskan Akta Kanak-kanak 2001 untuk membolehkan hak kanak-kanak dan kebajikan kanak-kanak ini dapat diperkasakan dan dijaga. Jadi antara tugas saya sebagai Pesuruhjaya Kanak-kanak adalah memastikan kebajikan kanak-kanak
perlindungan untuk kanak-kanak dapat dipertahankan dan dapat dijaga dengan baik. Baik, merujuk kepada kata-kata Prof sebentar tadi mengenai Akta Kanak-Kanak 2001 tu, jelas termaktub di situ diklasifikasikan penderaan itu terbahagi kepada 3. Penderaan dari segi fizikal, emosi dan juga seksual. Dari segi fizikal ni kita boleh tampak dengan mata kasar. Begitu juga dengan seksual lah. Kalau kita pergi hospital kita boleh cek badan kita. Tapi dari segi emosi ni, Prof, bagaimana? Sebab kadang-kadang ada ibu bapa yang tidak cukup pengetahuan bagaimana nak membaca tingkah laku anak-anak ni. Pandangan Prof Dan bagaimana? ibu bapa tak sedar pada waktu itu sebenarnya ibu bapa sudah mendera emosi anak-anak tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat akta kanak-kanak tu dia sangat tertumpu kepada penjaga, ibu bapa, kepada orang yang sangat dekat dengan kanak-kanak dari segi pelakunya. Dan saya tak nafikan bahawa kebanyakan kalau kita tengok data statistik mengenai penderaan terhadap kanak-kanak ini, sama ada penderaan fizikal, seksual dan juga emosi ni, hampir 80% penderanya adalah orang yang paling dekat dengan kanak-kanak. Jadi dari segi itu kita perlu ingat, kerana ibu bapa lah yang menjadi pendera utama dari segi psikologinya. Dan satu lagi ialah kanak-kanak ini mendapat tekanan psikologi ini di sekolah daripada rakan sebaya, peers dia, dan juga masyarakat keliling. Jadi mereka ini kita memang perlu diberi mendapat pendidikan. Sebenarnya sekarang ni banyaklah dalam atas talian maklumat-maklumat bagaimana nak memastikan anak-anak ni tidak terdera emosinya. Terutama sekali saya ingat, terutama sekaranglah masa PKP sebab ibu bapa banyak saya terima aduan, bukanlah aduan, sangat keluhan dan sebagainya. Dan kita saya faham di Kementerian Wanita sendiri memang ada talian kasih. Talian 1599 tu adalah untuk kanak-kanak kalau dia nak perlukan membuat telefon. Tetapi kita juga banyak NGO yang ada talian Child Helpline ini untuk membantu kanak-kanak kalau diberi telefon. Sebab orang yang mengangkat telefon tu juga mestilah orang yang ada kepakaran ini kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni nak suruh dia bercakap susah. Betul. Dan kadang-kadang kita kena tunggu dulu. Kadang dia angkat, dia cakap sekejap, lepas tu dia letakkan telefon. Dan kita berharap dia tak letak telefon supaya dia meluahkan apa yang dia rasa. Jadi sangat penting untuk kita memahami, dan kita selalunya sangat pegang kepada, sebab kita ibu, kita ada natural sesuatu yang sebati dengan kita. Tentulah ibu tu fitrahnya kasih sayang. Tetapi hari ini kalau kita tengok data, ada ibu, ramai juga ibu yang mendera anak sama ada fizikal, mental, kerana daripada mulut ibu itu menjadikan anak rasa amat tertekan. Dan dari segi itu juga semasa berada dengan anak sekarang ni 24 jam daripada pagi sampai petang sampai malam dan besok paginya. Dan kita dah berada 3 hari ke 34 hari. 34. Dan itu juga ramai ibu bapa yang merasakan, satu dia kata bila cikgu bagi, guru-guru dah siap lengkapkan anak dengan homework semasa nak mula PKP dahulu. Ibu bapa tertekan kerana mereka tak pernah melihat langsung macam mana anak belajar. Dan kemudiannya anak-anak juga tertekan sebab kita kena mengakui bahawa ibu bapa adalah orang yang paling tak sabar dengan anak-anak dia dan cepat nak melenting, terutama dalam keadaan seperti ini. Jadi kita sentiasa memberi nasihat sama ada secara yang kita boleh kepada semua ibu bapa. Banyak-banyaklah istighfar semasa PKP ini dan perlu bersabar. Dan kita semua kena ingat bahawa kanak-kanak ini bukan datang daripada satu kelompok sahaja yang ada rumah banglo 5 bilik. Dan ada yang datang daripada kelompok B40 urban poor, miskin bandar yang duduk dalam flat 2 atau 3 bilik dengan 5-8 orang satu rumah. Itu kita kena ingat, bayangkan dalam keadaan dalam berapa kaki persegi itu, 900 kaki persegi itu nak duduk 6-7 orang 24 jam. Kadang-kadang boleh buka pintu depan saja. Kalau flat ada balkoni tempat berjalan, itu pun saya rasa kita tak digalakkan. Dan ini menyebabkan rasa agak tekanan, dan ibu bapa perlulah, sebab ibu bapa pula kalau kedua-duanya bekerja tak pernah selama hari ini waktu siang itu bersama anak-anak. Biasanya anak yang ke sekolah, tempat jagaan. Jadi daripada bangun pagi lepas subuh tu
nak kena fikir nak buat breakfast apa, macam mana nak layan anak. Dan anak juga seperti jari kita yang berbeza, ya. Kerana yang berbeza, karakter yang berbeza. Jadi kita juga sebagai bapa, inilah masa yang terbaik untuk memahami anak. Dan apabila kita bercakap tentang soal pendidikan waktu PKP ini, banyak guru-guru yang menggunakan kaedah dalam talian. Pembelajaran secara live di Facebook ataupun menghantar kerja rumah melalui WhatsApp grup sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang sampai satu tahap ia memberi tekanan kepada ibu bapa. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila berlakunya soal anak-anak ini diekspos dalam media sosial, secara fizikalnya dinampakkan gambarnya di media sosial. Sebelum ini ada ibu bapa yang tidak berapa gemar untuk menayang anak mereka kerana takut kepada situasi pedofil. Jadi adakah situasi ini memberi tekanan kepada ibu bapa pada ketika ini, dan bagaimana kita nak kawal situasi ini daripada terus berlaku? Ini situasi yang cukup bahaya kepada anak-anak. Kita dalam masa kita nak cuba memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan, walaupun dah 34 hari, kita berharap bahawa mereka boleh meneruskan pelajaran mereka melalui talian. Saya sebut tadi, sebab kanak-kanak tak semua sama. Tak semua anak ada gadget tu, ada telefon, ada laptop, ada iPad dan sebagainya. Ada kanak-kanak tak ada apa-apa pun. Saya tahu ada beberapa syarikat telefon yang menawarkan telefon percuma kepada anak-anak kumpulan B40 untuk membolehkan mereka membuat pembelajaran. Tapi bagi saya, gadget moden ini, media sosial ini, dan baru-baru ini baru kita mula belajar. Saya sendiri pun sebagai pensyarah, kita terpaksa belajar macam mana nak buat kelas Zoom. Dan kemudiannya kalau nak keluar TV pun Skype dan sebagainya. Beraba-rabalah juga kita bagi warga yang, bagi saya warga emas pun. Jadi tapi kanak-kanak, saya cakap betul, mereka adalah pakarnya. Jadi kadang-kadang ada ibu bapa ni terkejut, dia kata, "Alamak, pandainya nak menggunakan gadget." Dia kata, "Pinjam telefon sebab cikgu nak kontak." Jadi inilah saya rasa ibu bapa juga perlu menaikkan ilmu mengenai gadget-gadget moden ini, dan juga apa dia media sosial yang anak-anak guna. Sebab saya dalam perbincangan saya dengan kanak-kanak, saya biasa membuat konsultasi dengan kanak-kanak, dan mereka menyenaraikan beberapa media sosial yang mereka selalu berhubung dengan kawan-kawan. Saya yang agaknya 6 ke bawah tu saya tak tahu langsung. Yang generasi saya mungkin tahu Facebook, mungkin tahu Instagram sikit, mungkin Twitter. Tapi yang lain tu saya tak tahu. Jadi kita sebagai bapa mesti tahu anak kita berhubung dengan kawan-kawan yang melalui cara apa. Bagi yang berkemampuan. Bagi yang tak berkemampuan ni, kita kena fikir juga macam mana anak ini nak belajar. Kalau handphone pun, mak punya handphone atau ayah punya handphone tu cukup untuk kegunaan ayah, untuk kerja, untuk buat panggilan dan sebagainya. Bukan ada gadget tambahan, bukan ada kamera dan sebagainya. Jadi yang ini kita tak akan berlaku adil. Sebab itu saya merasakan apabila Kementerian Pendidikan membatalkan beberapa peperiksaan utama. Jadi ibu bapa ni rasa reda jugalah. Satu, sebab dia memang tak boleh nak cope, nak suruh anak buat homework, nak jadi cikgu pula. Lepas tu anak tanya pula, ni macam mana ni nak jawab? Bila tanya tu, saya sendiri pun kalau sekarang ditanya mungkin tak boleh jawab sebab dah lama meninggalkan alam persekolahan rendah dan menengah itu. Jadi yang ini, dan satu lagi ialah apabila gadget tu diberi kepada anak dengan harapan anak buat pelajaran atas talian, kadang-kadang anak kita ni sebab dia pandai, dia pun mencuba banyak perkara yang lain. Dan kebanyakan ibu bapa sebelum ini pun, masa kita mula-mula memperkenalkan iPad dan sebagainya itu, bagi mereka, saya ingat kerajaan selalu kempen satu rumah satu komputer dan sebagainya itu. Bagi ibu bapa, anak dia tengah belajar duduk depan kan. Tetapi sebenarnya anak mungkin buat perkara-perkara. Jadi ibu bapa kena pantau. Inilah masa yang terbaik untuk tahu anak buat apa dan bagaimana dia berhubung dengan kawan-kawannya. Tapi kita tak boleh kata jangan buat, sebab kita kena ingat bahawa inilah cara dia nak meluahkan perasaan dia, dan kita berharap juga dia menggunakan gadget itu cara yang terbaik, di mana dia mungkin boleh menghubungi kaunselor
atas talian. Kalau dia rasa sangat tertekan dan bimbang mengenai sesuatu, dia boleh menghubungi dan boleh berbual. Tetapi saya tidak dapat merasa sangat gusar jugalah, kerana atas talian tu macam-macam manusia ada. Dan kita mendedahkan anak kita, terutamanya yang sekolah rendah lah, yang kecil-kecil ni, kepada pedofil dan sebagainya. So bila dah ada dalam tu, dan bila baru-baru ni bila dia cakap Zoom tu pun orang boleh hack dan boleh mendapat maklumat. Jadi kita merasa sangat bimbang bahawa perkara-perkara ini boleh mengganggu atau memudaratkan anak-anak. Bila kita bercakap mengenai talian kasih tadi yang 15999, memang kementerian peka dengan apa yang berlaku situasi sekarang ini, terutama pada kanak-kanak. Akan tetapi pandangan Prof sendiri, adakah situasi ataupun kanak-kanak di Malaysia ini mempunyai keberanian untuk hubungi seperti talian kasih itu? Apa statistiknya sekarang ni? Adakah talian itu berkesan bagi kanak-kanak ataupun bagaimana? Dia sebenarnya begini, sebenarnya ada kanak-kanak menghubungi. Cuma kita suatu masa dahulu talian kasih itu memang khas, ada line khas untuk kanak-kanak. Tapi sekarang ni saya difahamkan kementerian line yang banyak tu diambil, diangkat oleh operator, mungkin kemudian baru di-channelkan. Tapi bagi saya sekarang ni pun banyak NGO yang telah pun berkempen dan minta kementerian melihat semula dasar ini. Kalau boleh, saya sendiri merasakan mesti ada line khas, walaupun 599, tetapi untuk kanak-kanak mungkin kita tambah satu nombor lagi, dan ada 3-4 line di mana, sebab sekarang ni 1599 ni nak minta bekalan makanan pun kat situ, asal rumah tangga, asal rumah tangga betul kat situ. Jadi saya berharap bahawa child helpline ini patutnya ada line khas, dan hanya di hujung sana tu mestilah seorang pakar psikologi kanak-kanak yang boleh membantu kanak-kanak ini meluahkan perasaan. Memang mereka telefon yang boleh bercakap laras bahasa kanak-kanak. Ya, tetapi kadang-kadang kita masalahnya ialah kalau tak ada pakarnya di hujung sana tu, kanak-kanak ni mungkin telefon, lepas tu dia letak. Lepas tu dia cakap lambat. Dan sekarang ni masuk masalah dengan PKP ni, kita ada banyak, semuanya masuk ke talian yang sama. Jadi saya rasa untuk kanak-kanak ni perlu ada talian. Tapi dalam masa yang sama saya tahu beberapa NGO memang ada talian-talian itu. Saya juga mewar-warkan kalau kanak-kanak memerlukan bantuan itu, telefonlah line-line yang lain juga. Kalau telefon 1599 tak berangkat, telefon helpline Child Online, ada FAME, ada WAO, banyak line-line yang sesuai untuk kanak-kanak ini. Yang pentingnya ialah jangan perap di hati, jangan biarkan ia berakar berumbi, yang mengganggu. Dan kita juga tahu dari segi ada satu NGO yang membuat soal selidik mengenai anxiety ni memang sangat tinggi sekarang ini dalam kalangan kanak-kanak. Jadi kita sangat bimbang. Dan satu lagi ialah yang disebut tadi, keganasan fizikal dan mental terhadap kanak-kanak. Kerana duduk dalam satu rumah dan kadang-kadang ibu bapa ni penat dan sebagainya. Kita sebagai manusia, kita tak boleh nafikan perkara-perkara itu. Dan itu juga kadang-kadang terlepas kata, terlepas tangan. Yang ini yang kita berharap masyarakat keliling, walaupun kita tak boleh pergi rumah jiran kita, tapi kok dengar dekat sebelah tu anak menangis, kata apa ramai sangat, dengar kejap menangis, kejap macam ada benda pecah dan sebagainya. Kalau sampai ke rumah kita boleh dengar, maknanya telefonlah polis. Bagi saya tak ada masalah pun kita menelefon polis. Saya sangat bimbang. Saya dengar seperti kanak-kanak menangis banyak kali, dan mungkin polis boleh datang cek dan sebagainya. Itu cerita kanak-kanak yang punya ibu bapa, yang mempunyai rumah. Tapi ada satu lagi golongan kanak-kanak yang saya rasa kita tidak perlu pinggirkan waktu PKP ini, khususnya iaitu golongan kanak-kanak yang golongan pelarian yang tidak ada dokumen, dan juga mungkin ada juga anak di kalangan gelandangan yang masih lagi tidak didaftarkan. Dan mereka ini kadang-kadang hak mereka ini terpinggir, bukan kerana kita yang meminggirkan mereka, tetapi dalam situasi yang agak getih, kita busy sana sini,
terlepas pandang hak mereka. Bagaimana untuk Betul. kita counter isu Saya ini? setuju. Saya sebenarnya ini antara perkara yang memang saya menjadikan agenda utama pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak, kerana terutamanya anak-anak tanpa dokumen, anak-anak tanpa kewarganegaraan dan juga anak-anak yang datang sama ada berada di Malaysia, kadang-kadang ada di rumah-rumah persinggahan ataupun di tempat-tempat di rumah-rumah kebajikan kita ya. Kalau mereka berada dalam rumah kebajikan kita insya-Allah mereka mendapat bantuan. Tapi yang lebih membimbangkan ialah anak-anak geradangan dan juga pelarian ya. Saya juga mendapat maklumat ada kadang-kadang kumpulan-kumpulan ini menelpon mengatakan kami dah kehabisan makanan. Jadi kita membantu dari segi menyampaikan maklumat itu kepada JKM sebab Jabatan Kebajikan Masyarakat lah yang menjadi tumpuan untuk bekalan makanan dan sebagainya. Jadi kita juga beramai NGO yang turun ke lapangan ya, on the grassroots. Mereka juga sama-sama walaupun kerajaan kata boleh pergi dengan pertahanan awam ke dengan rela ke untuk sama-sama dan saya rasa NGO ni sangat committed untuk membantu kumpulan ini. Dan saya sebagai kanak-kanak seperti saya sebut tadi, mereka tak boleh didiskriminasi. Tak kira mereka geladangan ke, mereka tak ada dokumen, mereka kanak-kanak dan mesti dapat perkara asas, mesti ada tempat tinggal, makan, minumnya dan juga dari segi kesihatan. Saya rasa kalau ada anak-anak ini patut dibawa ke hospital dan kita tahu dan kita berharap ya KKM yang kita tahu Menteri memaklumkan tak ada sebarang bayaran untuk mereka buat saringan kalau dan sebagainya. Saya berharap benarlah yang tak ada dokumen pun kalau boleh kita stop membuat tahanan dan tangkapan orang yang tanpa dokumen ini. Yang pentingnya ialah mereka disaring. Kalau mereka sakit, kita tahu kumpulan itu duduk kat mana, mereka ada COVID-19 dan mereka perlu kita pastikan masuk ke hospital dan dipulihkan. Kalau tidak, kita tak akan boleh sampai bila kita nak PKP ini, nak memberhentikan rantaian penyakit ini. Sebab kalau kita tak pergi kepada semua peringkat masyarakat. Dan dari segi itu juga saya berharap kerajaan akan terus memberi bantuan kepada kumpulan rentan ini, pelarian dan tanpa dokumen, kerana fikirlah mereka itu kanak-kanak dan itu adalah amanah Allah kepada kita. Dan kita membantu mereka sebagai manusia dan kepada manusia yang lain. Baik. Pengisian yang sangat padat daripada Prof hari ini mengenai hak kanak-kanak. Mungkin Prof boleh berikan kata-kata takhir dan juga nasihat kepada mereka di luar sana duduk di rumah tu, Prof. Ya, saya rasa saya nak nasihat pada semua, pada diri saya dan juga kepada semua yang ibu bapa dan anak-anak ya. Ibu bapa saya selalu nasihatkan selalulah beristighfar dan bersabar ya melalui proses PKP. Kepada anak-anak terutamanya anak remaja lah, pahamilah bahawa kita mengadakan perintah PKP ini untuk memastikan bahawa rantaian penyakit ini dapat kita putuskan. Jadi tolonglah duduk di rumah, beri kerjasama, dan kalau anda keluar dan kemudiannya terpaksa membayar kompaun ya, fikirkanlah ibu bapa pun susah nak cari duit 1,000 je nak bayar kompaun. Dan saya juga berharap pihak yang berkuasa, polis terutamanya, kalau ada kanak-kanak tak payahlah kompaun, hantar je mereka balik ke rumah dahulu dan minta ibu bapa memberikan aku janji bahawa anak ni tak akan keluar lagi. Kesian ya, bagi saya RM1,000 itu sangat tinggi kepada kumpulan keluarga yang pada masa ini kadang-kadang tak ada kerja dan tak ada duit. Ya, betul. Baik, terima kasih ucapkan kepada Prof yang sudi bersama dengan kita. Sebenarnya kita sangat bertuah. Sebab Prof kata tadi kalau rancangan lain guna Skype dengan Zoom je. Tapi hari ini Prof bersama dengan kita di studio. Dapatlah saya keluar ni. Ambil angin. Apapun begitu kita tetap mengamalkan SOP keselamatan. Betul, perlu ya. Itu yang penting sebenarnya. Terima kasih kepada Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam, dan juga Profesor Undang-Undang Fakulti Undang-Undang UKM. Figura ibu itu wujud. Saya dengar macam saya dengar mak saya berbicara. Terima kasih banyak-banyak Prof.